Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala aturan ataupun pengaturan yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan di dalam kehidupan kita. Semenjak daripada kita kecil lagi sehinggalah kita berada di alam dewasa ini, dan segala perkara-perkara yang baik yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada diri kita, juga terhadap apa sahaja dugaan, termasuklah apa yang kita hadapi pada hari ini, segala-galanya adalah di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat tidak pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan di atas setiap hamba-hambanya. Kan? Kalau kita pandang pada pandangan kita sahaja tanpa menilai, daripada sudut pandangan-pandangan yang lain, mungkin kita akan dapat lihat wabak ini hanyalah musibah semata-mata. Akan tetapi kalau kita melihat pada sudut pandangan yang baik, mungkin Allah Subhanahu wa taala hadirkan sesuatu musibah dan dugaan untuk menambahkan kematangan kehidupan manusia. Manusia dapat mengaturkan hidup, merencanakan hidup dengan lebih baik. Sebelum ni kita tak ada pengalaman, kini kita ada pengalaman menghadapi perkara tersebut. Sebelum ni kita kecetekkan ilmu, kini kita mempunyai ilmu. Maka hikmah-hikmah yang baik telah Allah Subhanahu wa taala aturkan juga dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya. Dan moga-moga kita ni terkandung dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengambil ibrah, yakni pedoman daripada setiap kejadian ataupun pengaturan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita nak sambung lagi kitab Maza yakni Intima'ul Islam ini. Apa artinya aku menganut agama Islam ini, sampailah kepada bab kita sebenarnya dah hujung-hujung dah. Beberapa tahun kita dah buka buku ni, sebenarnya kita dah pada bab yang paling hujung dan hampir nak habis dah. Kan, mungkin dalam 12 ke 13 helai lagi kita habis. Dan hari ini kita masuk pada bab taat dan hukum syarak. Ketaatan dan juga hukum syarak. Dia ada kaitan. Kan? Kata pengarang buku ini, taat artinya menurut perintah. Apabila taat tidak berlaku, maka maksiat dan fitnah yang menggantikan tempatnya. Bagi seseorang mukmin, bibit-bibit fitnah itu pada mula mungkin tidak begitu jelas, sehingga ia tidak merasai akan kewujudan fitnah itu kecuali ia benar-benar telah terjadi.
Maksudnya fitnah dekat sini, ya, perkara-perkara buruk yang akan menjadi fitnah kepada diri dia. Maksudnya bisikan-bisikan syaitan untuk dia melaksanakan kejahatan, ya, dia ni tidak akan dapat kita lihat dengan jelas, melainkan kalau kita dah buat benda jahat tersebut, kan? Hati kita berbisik, kan? Syaitan pun berbisik. Syaitan kata, pergilah mencuri, pergilah mengagut, ya. Akan tetapi dalam pada niat nak melakukan itu, dia tak nampak lagi apa dia fitnah yang akan terjadi, apa dia musibah, apa dia akibat yang akan terjadi daripada perkara yang dia laksanakan, kan? Pergilah terima rasuah, kan? Dia ambil tu, sebelum dia ambil dia tak nampak lagi apa dia yang akan terjadi, apa dia fitnah, apa dia akibat yang akan terjadi. Dia akan rasa perkara tersebut bila dia dah betul-betul ambil, baru dia dapat rasa, ya, kan? Jadi nak menceritakan bahawasanya ketaatan ini bukan benda yang mudah, kerana akan sentiasa, ya, diselangi oleh bibit-bibit fitnah, ya, yang dimulakan oleh syaitan kepada kita. Dan kita nak taat dia, syaitan akan masuk. Kita nak taat dia, syaitan akan masuk, ya. Dan inilah kalau kita lihat, perkara ini telah terjadi seawal daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau kita renungkan, ya, dalam tafsir Ibn Kathir, bagaimana Imam Ibn Kathir menceritakan saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam, ya, dia panggil malaikat Jibril, minta kumpulkan tanah daripada muka bumi, ambil, Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk Adam, ya, bentuk Adam, ya. Selesai Adam, ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam ni dibentuk, ya, maka tidak lagi ditiupkan roh, ya, belum lagi. Maknanya sesudah dibentuk, Imam Ibn Kathir menceritakan Adam itu diletakkan di atas satu tempat selama 40 hari 40 malam. Ya, ada riwayat mengatakan 30 hari 30 malam diletakkan, ya, dan diletakkan di atas satu tempat ini selama, ya, 40 hari 40 malam ini, dalam keadaan Adam ni berbentuk seolah-olah seperti tembikar. Dalam Al-Quran disebut salsalin kal fakhar, ya, bentuk Adam ini seolah-olah seperti tembikar, kan? Sebab apa? Sebab dalam 40 hari 40 malam itu, makhluk Allah yang satu-satunya menziarah Adam dalam keadaan sebelum Adam ditiupkan roh, siapa dia? Iblis. Iblis datang setiap hari, ya. Iblis datang setiap hari, dan setiap kali Iblis datang, Iblis akan melihat daripada atas hingga ke bawah, daripada kiri ke kanan, ya, sisi ke sisi, dan dia akan mengetuk. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, ketika Adam ni belum ditiupkan roh, rupa bentuk dia seperti tanah liat ini tadi, ya, seperti tembikar ni. Sebab apa? Sebab setiap kali Iblis datang, Iblis akan ketuk tubuh Adam, ketuk dan mengeluarkan bunyi seperti tembikar, salsalin kal fakhar, kan? Tembikar kalau kita ketuk ada bunyi dia, tuk tuk tuk. Jadi Iblis datang, dia belek tengok atas bawah, kan? Dan dalam penerangan tafsir tersebut, Imam Ibn Kathir masukkan penceritaan tentang Abdullah Ibn Abbas, ya. Abdullah Ibn Abbas menceritakan bahawasanya saat tubuh Adam seperti tembikar ni, Iblis bukan sahaja melihat daripada atas ke bawah, kiri ke kanan, tetapi masuk daripada rongga atas keluar kepada rongga bawah, masuk daripada rongga kiri keluar ke rongga kanan, masuk daripada rongga kanan keluar ke rongga kiri, untuk meneliti tubuh manusia yang bernama Adam ketika itu. Maksudnya dia teliti, dia tengok, ya, tubuh manusia, ya. Kemudian setelah 40 hari barulah Allah Subhanahu wa ta'ala
Ia memerintahkan kepada Jibril untuk meniupkan roh. Sebelum ditiupkan roh ni, bentuk Adam ni seperti tembikar yang kosong. Ya, tanah liat seperti tembikar yang kosong. Saat ditiupkan roh kepada Adam alaihi salatu wassalam, bermula dari kepala. Ya, kepala. Kan? Maka tubuh yang kosong seperti tembikar ni barulah berubah, ya, berubah dengan hadirnya urat saraf, darah yang mengalir bila roh masuk. Kemudian adanya daging, tulang-tulang dan sebagainya, kulit dan sebagainya, sehinggalah sampai kepada, ya, sampai kepada dada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka roh ni sampai kat dada Nabi Adam, apa yang dia buat mula-mula? Akhirnya dia bersin. Kan? Sampai roh dekat dada dia bersin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam, saat Adam ni keluar je bersin dia, untuk mengucapkan yarhamkumullah. Ya. Kan? Kemudian bila roh ni sampai kepada pinggang, Adam ni tak sabar nak bangun. Tak sabar. Kan? Roh sampai kat pinggang, dia tak sabar nak bangun. Tak habiskan kaki tak boleh bangun. Tapi sampai dekat pinggang, dah tak sabar nak bangun. Menunjukkan apa? Menunjukkan itulah sifat manusia. Ya, buat sesuatu perkara, kadang-kadang kita ni tak sabar. Kan? Kita nak cuba, nak buat dulu. Sehinggalah akhirnya turun roh tersebut kepada penghujung kaki baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, barulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam tasbih dan pujian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kisah penciptaan Adam. Yang mana diselitkan bahawasanya, ya, syaitan ni meneliti, ya, untuk menggoda Adam ni sebelum lagi daripada, ya, Adam ini, sebelum lagi daripada dia ni diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan daripada syurga. Maknanya syaitan ni, iblis ni, dia telah teliti dahulu bagaimana penciptaan, ya, makhluk yang dikatakan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, makhluk yang diangkat darjatnya melebihi daripada dia, yang diciptakan daripada api. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya, Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda, wahai iblis, kenapa engkau ni tak nak bersujud sebagaimana idh amartuk, yang aku perintahkan. Iblis kata apa? Dia dah tilik awal-awal dah. Dia tilik orang ni daripada tanah liat, ya, bunyi bila ketuk seperti tembikar, kan, ada bunyi pula. Ya, kemudian dah ditiupkan roh, barulah mengalir darah, hidup apa semua. Iblis dah teliti. Kemudian dia kata apa kepada Allah Subhanahu wa taala bila Allah tanya, kenapa kau tak ikut perintah aku untuk sujud kepada dia? Iblis kata, qala ana khairun, aku ni, iblis, lebih baik daripada dia. Maknanya daripada sudut penciptaan. Ya, khalaqtani min nar, dia kata aku ni kau ciptakan ya Allah daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan dia Adam daripada tanah. Itu sifat iblis yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Baqarah, ya, aba wastakbara, ya, bongkak dan ada takbur. Kerana kebongkakan dan takburnya ini tadi, ya, dia menggoda manusia dengan tujuan apa? Kalau kita buka kitab, ya, panduan kembali kepada Al-Quran, Syekh Majdi Al-Hilali, dia kata iblis ni dia menggoda kita ni tidak lain dan tidak bukan tujuannya hendak menunjukkan di sisi Allah Subhanahu wa taala betapa lemahnya darjat manusia, rendahnya darjat manusia berbanding dengan darjat iblis. Sebab apa? Sebab pokok pangkal cerita dia dulu memang dah bermula dengan kisah darjat. Memang dah bermula dengan kisah siapa yang lagi bagus penciptaannya. Jadi dia goda kita dan kita ikut dia nak tunjukkan, ya Allah, tengok ni manusia yang kau kata khalifah, aku goda dia ikut aku.
Sedangkan kau kata dia ni lebih baik, ya, dia ini makhluk yang bernama khalifah. Itu tujuan dia menggoda manusia, untuk menunjukkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahawasanya ketaatan manusia ini, ya, amatlah lemah, dan nak menunjukkan bahawasanya orang makhluk Allah yang diciptakan daripada api ini lebih hebat. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan iblis dan kena menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketaatan. Itu sejarah dia. Kan kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Oleh yang demikian, ia wajib berhati-hati dalam segala tutur katanya. Sebab kita dah tengok tadi kisah Nabi Adam, saat Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Bila tiup daripada atas roh ni, ya, tiupkan roh, maka roh ni turun, kan. Antara bahagian yang terjadi dahulu adalah akal fikiran. Nampak tak? Tetapi yang nak bergerak dulu apa dia? Itu dia. Kan? Akal tu jadi dahulu. Tapi yang nak bergerak tanpa berfikir tu adalah tubuh manusia. Jadi tindakan manusia ni kadang-kala mendahului daripada akal, sedangkan sepatutnya akal perlu mendahului daripada tindakan manusia. Kan? Sebab tu dia kata apa? Wajib kita ni berhati-hati dalam segala tutur kata. Maknanya kena berfikir dahulu sebelum mengeluarkan ucapan, perbuatan dan tindak tanduknya, supaya semua perbuatan tersebut tidak mendatangkan fitnah. Maknanya segala yang kita nak buat ni, bila kita ni orang yang beriman, tanda orang yang beriman, mesti kita fikir dahulu dan mestilah dimulai dengan akal yang waras. Kan? Mesti dimulai dengan akal yang waras. Kan? Agar perkara tersebut tidak mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman, supaya dia tak jadi fitnah kepada orang yang beriman. Kan? Sebab itulah kalau kita lihat kembali kepada ibrah penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita ni makhluk Allah yang bernama manusia ni, kita ada, ya, lebihnya penciptaan panca indera berbanding daripada makhluk Allah yang lain. Ya, dikatakan iblis dan juga para malaikat, ya, diciptakan dengan hanya adanya akal. Kita ni lebihnya ada akal dan juga nafsu. Sebab apa? Sebab kita lihat, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada penciptaan manusia, yakni malaikah dan juga iblis, ya, mereka ni mempunyai akal, dan akal tersebut sepatutnya mendatangkan ketaatan dengan sebenar-benarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Malaikat memang taat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala kurniakan akal kepada malaikat. Iblis sebelum itu memang taat. Apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka dia akan laksanakan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita nilai dengan begitu mendalam, di manakah kesilapannya? Bukan kesilapan Allah, tetapi makhluk yang bernama iblis ni. Sedangkan malaikat tidak silap. Kerana apa? Kerana malaikat mempunyai akal yang sejahtera. Akal dia sejahtera, ya. Akal dia bertindak mengikut apa yang sewajarnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah bekalkan ilmu kepada dia. Allah bagi ilmu dan dia berfikir mengikut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, disiplin yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepadanya. Tetapi tidak iblis. Akal dia tidak sehat. Akal dia mengatakan, ya, lebih baik diri dia ataupun lebih hebat diri dia berbanding makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, sehinggalah dia ini hilang ketaatan terhadap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu orang yang buat kerja yang tak bagus ni, kadang-kadang kita tak panggil hilang nafsu. Ada kau dengar hilang nafsu? Tak ada. Hilang akal, tuan-tuan. Memang betul lah hilang akal. Ya, sebab apa? Sebab mengikut kepada hilangnya akal dan pertimbangan iblis pada awal-awalnya,
ya, agar dia ni mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak panggil, orang tu, orang depan orang gila tu orang yang hilang nafsu, tak ada. Kan? Nafsu ada, akalnya tidak ada, ataupun akalnya tidak sejahtera. Kan? Ya, itu yang kita kena fikir dengan cukup mendalam. Memberi ketaatan kepada yang berhak adalah wajib selama ia tidak termasuk dalam perkara maksiat ataupun perkara yang boleh membawa maksiat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri, yakni pemimpin-pemimpin dari kalangan kamu. Kemudian jika sekiranya kamu berselisih dalam sesuatu urusan, maka kembalilah kepada Allah, yakni dengan Al-Quran dan Rasulnya, ya, berpandukan kepada hadis-hadis Nabi. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus kesudahannya. Maksudnya apa? Maksudnya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun perintah Allah, ataupun yang lebih baik lagi adalah kembali kepada ilmu yang telah dipandu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang mentaatiku bererti ia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang menderhakaiku bererti ia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mentaati amirku bererti ia taat kepadaku, dan barang siapa yang menderhakai amir-amirku bererti ia telah derhaka terhadapku. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Anas bin Malik yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u wa in ustu'mil alaikum abdu habashi. Dengarlah dan taatlah sekalipun yang dilantik untuk menjadi ketuamu itu seorang hamba Habsyi yang hitam. Ya, maksudnya ketaatan terhadap pemimpin yang dipilih itu adalah merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh umat. Satu riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ah shibran fayamutu illa mata maitata jahiliyatan. Sesiapa yang melihat sesuatu yang dibencinya pada amirnya, maka hendaklah ia bersabar, kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memisahkan diri daripada jemaah walaupun sekadar sejengkal, kecuali ia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan dalam satu riwayat yang disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memisahkan dirinya daripada ikatan jemaah sekadar sejengkal, sesungguhnya ia telah menanggalkan ikatan Islam daripada tengkuknya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibnu Umar yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bima'siyatin fala sam'an wala ta'atan. Dengar dan taat adalah wajib atas setiap seorang muslim dalam perkara yang ia suka ataupun benci,
selama ia tidak disuruh untuk melaksanakan maksiat. Taat terhadap sesuatu perkara, khususnya kepada syariat ataupun hukum syarak, itu merupakan perkara yang wajib ke atas diri kita. Walaupun kita tak suka, kita kena taat. Selagi mana perkara tersebut tidak mengundang kepada maksiat. Kan? Sebab apa? Sebab itu adalah merupakan lambang kepada apa yang telah kita syahadahkan, yakni apa yang telah kita tonjolkan. Kita nak bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak tunjulkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ketaatan. Bila kita kata kita akui, kita ini telah bersyahadah, bersaksi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan kita, dan kita telah berikrar dengan lisan kita, mulut kita, yakni kita berada dalam agama Islam. Bagaimana kita nak tonjolkan syahadah kita dan perakuan kita, penyaksian kita, tak dapat tidak mestilah ditunjulkan dengan amal perbuatan. Bila nak tunjulkan dengan amal perbuatan ni, kaitan dia macam mana? Mestilah dengan ketaatan. Nak buat amal perbuatan, dia mesti ada kaitan dengan taat. Orang tak taat, dia takkan buat amal kebajikan. Orang yang tak taat, dia tidak akan patuh sepenuhnya kepada syariat. Jadi orang yang katakan bahawasanya, ya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya aku beriman kepada Rasul, kan, apa bukti dia? Bukti dia mestilah ditonjolkan dengan perbuatan. Bukti dia mestilah ditonjolkan dengan akhlak. Kan? Akhlak dan perbuatan ni perkara yang sama. Kan? Jadi akhlak dan perbuatan ni nak tunjulkan dengan cara macam mana? Ketaatan. Kan? Ada ke orang kata, ya aku taat terhadap agama aku, tapi dia tak solat fardu 5 waktu, sedangkan yang fardu itu merupakan kewajipan yang seharusnya dia selesaikan. Ada ke orang kata dia taat, tetapi dia ada kemampuan untuk membayar zakat, dia tak bayar. Kan? Dia lari daripada membayar zakat, sedangkan dia ada kemampuan. Ada ke orang yang taat, dia ada kemampuan untuk berpuasa, tetapi dia tinggalkan kewajipan tersebut. Ada orang yang taat, mungkin ketaatannya itu tidak penuh, tapi masih lagi ada ketaatan untuk melaksanakan perkara-perkara berkenaan dengan syariat. Itu yang kita namakan ketaatan. Tapi kalau dia tinggalkan habis, itu dah kita tak boleh nak katakan bagaimana ketaatan itu akan berlaku. Kan? Susah kita nak nilai. Kan? Sebab orang yang beriman, lambang dia mesti taat. Orang yang beriman, lambang dia mesti dia tonjolkan dengan perbuatan-perbuatan yang akan menampakkan ketaatannya terhadap agama dia. Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis yang langsung disandarkan kepada Sayyidina Umar, bahawa beliau berkata, sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihukum dengan wahyu, tetapi sekarang wahyu telah terputus. Oleh yang demikian, kami akan menghukum kamu berdasarkan apa yang zahir, jelas daripada amalan-amalan kamu. Nampak tak? Sayyidina Umar kata apa? Orang dulu, sahabat-sahabat Nabi, kerana Nabi masih hidup, maka ketaatan mereka ni akan diukur dengan wahyu-wahyu yang datang ni, yang turun, yang nuzul, maka mereka akan buat ikut apa sahaja wahyu yang turun. Jadi selepas daripada wahyu itu telah putus, telah habis, telah selesai, apa yang Sayyidina Umar kata, kita akan tengok pula bagaimana ketaatan-ketaatan kamu ni dengan amalan-amalan kamu. Sebab amalan-amalan kamu ni lah akan mencerminkan bahawasanya kamu ni benar-benar mengikut ajaran agama. Benar-benar mengambil agama itu sebagai panduan dalam kehidupan. Memang kita kena iklankan amal kita untuk menunjukkan bahawa ini cara kehidupan kita beramal dengan agama. Orang hidup beragama,
kan, orang yang hidup dengan agama dia tak dapat tidak, dia akan iklankan, dia akan tunjukkan, pergi masjid, sembahyang 5 waktu, kan. Bukanlah tunjul itu dengan niat kita nak riak, tetapi memang tertonjol. Kerana apa? Kerana itu syiar agama kita, kan, tertonjol. Ya, kita pergi musafir, adanya surau musalla, kita berhenti solat, bukan nak menunjukkan kita riak, tetapi tertonjol kerana itulah amalan-amalan yang melambangkan ketaatan. Kita kena buat, kena solat. Walaupun pergi musafir, ya, dibenarkan kita itu solat jamak, tapi kita berhenti, kita bersolat juga, kan. Ya, walaupun kita sampai kepada suatu umur, kita mungkin, ya, kurang kemampuan, keletihan, tetapi kita tetap berpuasa. Sebab apa? Ya, sebab kita taat kepada agama, kan. Kita ada masjid, lambang syiar, bukan nak menunjuk, tetapi inilah dia yang Sayyidina Umar kata kita akan ukur dengan amalan-amalan, kan. Jadi orang dekat tempat tersebut, baiknya amalan-amalannya mengikutnya syiar agama, jadi ada usaha untuk, ya, membina masjid dan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukan nak kata kita riak, tidak, tetapi dalam hidup inilah amalan-amalan yang menunjukkan bahawasanya kita ni hidup dengan agama Islam, kan. Ya, maka sesiapa yang menunjukkan kebaikan kepada kami, kami akan melindunginya. Maksud menunjuk ni bukan riak, tetapi menunjukkan ini, ya, perkara yang zahir yang melambangkan bahawasanya dia ni taat kepada agama dia, kan. Dan mendekatinya, kami tidak berhak mencari rahsia hatinya sedikit pun. Tengok Sayyidina Umar kata apa? Orang buat kebaikan, Sayyidina Umar takkan letak persepsi, apa-apa persepsi pun pada orang, kan. Dia nak tunjukkan kebaikan, silakan buat, ya. Itu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau nak riak pun, aku tak kisah, aku tak ambil tahu. Itu kau punya, ya, pasal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hidup kau iklankan, nak menunjukkan bahawasanya engkau ni sebagai seorang muslim. Kau ni orang yang beramal dengan agama. Ya. Allah lah yang akan menghisap perkara yang berkait dengan hati-hatinya, dan sesiapa yang melakukan kejahatan terhadap kami, kami tidak akan melindunginya dan tidak akan membenarkannya sekalipun ia menyatakan niatnya yang baik. Kalau orang yang buat jahat, zahir dia buat jahat, maka tidak ada perlindungan ketika itu daripada Khalifah Umar Al-Khattab terhadap diri dia. Kalau orang yang buat jahat memang diiklankan diri dia jahat, tak nak ikut agama, orang pula agama, maka Sayyidina Umar akan berperang dengan dia. Tapi orang yang buat baik, buatlah, kan. Kau nak bersedekah, tunjuk ke orang, kau nak apa, kau buatlah. Sebab apa? Sebab tak dapat tidak dalam kehidupan agama ini mesti akan tertonjol daripada, ya, apa yang kita laksanakan dalam agama kita. Sebab agama ni dia panduan hidup, kan. Dalam panduan hidup tu lah ada ibadah, ada munakahat, ada muamalat, segala-galanya ada. Jadi bila segala-galanya dalam panduan hidup tu ada, mesti dalam satu hari itu dia akan tertonjol. Orang akan kenal, oh, rupanya dia ni muslim, kan. Kan, orang akan kenal. Biarlah muka tu, kulit tu hitam pun, tapi dengan benda yang dia amalkan tu, orang dapat lihat, oh, orang ni muslim. Kenapa? Kerana dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan boleh dilihat. Kenapa kita nak malu kita mengamalkan ajaran kita, kan? Sedangkan dekat tempat kita ni bukanlah tempat yang diancam untuk mengamalkan amalan-amalan, ya, dalam agama kita. Kita tak terancam, kan? Orang yang terancam pun lagi kuat untuk menunjukkan bahawasanya dia ni hidup dalam keadaan beragama. Ini kan polik kita pula yang tak terancam, kita pula malu nak hidup dalam keadaan menunjukkan bahawasanya kita ni orang yang berada dalam agama. Itu polik, ya, kan? Kemudian rukun-rukun bai'ah. Ini kalau cerita kita bergabung dengan kumpulan Harakah Islamiyah, kan? Sebenarnya bergabung dengan Harakah Islamiyah pada hakikatnya bermakna bergabung secara langsung ataupun amalan di dalam Islam.
Ia merupakan permulaan perjanjian baru dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan bai'ah untuk beramal dan berjihad pada jalannya. Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna telah merumuskan tentang rukun-rukun bai'ah dengan berkata, rukun bai'ah 10 semuanya peliharalah ia dengan sebaik-baiknya. Yang pertama faham, yang kedua ikhlas, yang ketiga beramal, yang keempat berjihad, yang kelima berkorban, yang keenam taat, yang ketujuh tetap pendirian, yang ke-8 tegas, yang ke-9 persaudaraan, dan yang ke-10 kepercayaan. Kemudian Imam Hasan Al-Banna mentafsirkan rukun-rukun di atas satu persatu. Beliau menyatakan bahawa yang pertama faham. Apa yang dimaksudkan dengan faham? Hendaklah kita meyakini bahawasanya fikrah kita adalah fikrah Islamiyah sejati, dan hendaklah kita memahami bahawasanya Islam sebagaimana para pimpinan yang terdahulu, yakni para nabi, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in memahaminya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kami ringkaskan prinsip-prinsip tersebut seperti berikut. Yang pertama, hendaklah kita memahami bahawasanya Islam adalah satu sistem yang lengkap, mencakupi seluruh bidang kehidupan. Kita nak kena faham bahawasanya Islam ni agama yang mencakupi seluruh daripada kehidupan kita. Dan daripada kita mula celikkan mata sehinggalah kita lelapkan mata kembali. Dalam kehidupan seharian tu, itulah dia yang dinamakan Islam. Kan? Itu yang dinamakan Islam. Ada orang tanya macam mana? Kan bukan setiap masa kita pergi masjid. Tidak. Ya, masa yang kita tidak menonjolkan bahawasanya kita pergi masjid, kita ada ibadah-ibadah yang khusus, kita kena tonjolkan dengan perkara-perkara yang lain, antaranya akhlak yang mulia. Itu yang menjadi contoh dan panduan yang telah Nabi gariskan. Kan? Akhlak yang mulia. Ya, ataupun dalam muamalah kita dengan masyarakat, sama ada masyarakat Islam dan bukan Islam. Kemudian hendaklah saudara ataupun kita memahami bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber rujukan bagi setiap orang Muslim dalam memahami segala hukum hakam dalam agama Islam. Hendaklah kita faham. Ya, Nabi SAW meninggalkan kita dua sumber yang penting untuk kita faham agama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW, yakni hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kan? Jadi kita kena faham, kita ada sumber rujukan utama yang menjadi panduan untuk kita ikuti. Sebab tu kita kena tuntut ilmu dengan sebenar-benarnya dan memahami akan disiplin, ya, untuk kita mengetahui ilmu daripada dua sumber tersebut. Kan? Kita tak boleh separono yang tuan. Kan? Al-Quran perlu dipelajari. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Dan pelajarilah daripada ulama-ulama yang ada autoriti, guru-guru yang ada autoriti. Kan? Jangan main ambil je takut sesat. Kan? Ada orang mentafsirkan Al-Quran mengikut kesesuaian pandangan dia. Ada orang menterjemahkan Al-Quran untuk diri dia, walhal tidak berkaitan pun dengan diri dia. Kan? Ada orang berani menterjemahkan. Kita tengoklah banyak ajaran-ajaran sesat yang timbul. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak ingin mempelajari, ya, ataupun salah, ya, mencari guru untuk mempelajari ilmu tersebut. Yang ketiga, hendaklah memahami bahawasanya iman yang benar, ibadah yang sah dan mujahadah merupakan cahaya dan kemanisan yang telah dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Kan? Maksudnya, ya, kalau kita ni benar-benar beriman, ya, kita ni akan benar-benar beribadah dan kita akan mujahadah. Mujahadah ni maksudnya apa? Berusaha untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan keadaan bersungguh-sungguh. Kita nak buat ibadah ni, kita akan pastikan ibadah tu kita akan buat dengan keadaan yang bersungguh-sungguh, dengan keadaan sepenuh daya dan upaya usaha kita.
Kalau kita nak bersolat, kita nak pastikan tata cara solat kita itu sama sebagaimana yang telah bagi Nabi SAW ajarkan kepada sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan kepada para ulama. Hampir kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita nak solat, kita nak buat dengan keadaan bersungguh-sungguh, sehingga kita ni dapat merasai kemanisan khusyuk dalam solat. Kan? Sebab tu ada mujahadah. Ya? Kan? Kalau kita berpuasa, kita nak pastikan puasa kita ni dalam keadaan yang benar-benar ikhlas. Ya, dapat kemanisan berpuasa, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Kan? Bukan sekadar menahan makan dan minum sehinggalah waktu berbuka. Sebab tu ulama kata apa? Orang yang iman dia benar, dia akan faham. Buat ibadah mesti dengan mujahadah. Ibadah mujahadah. Ibadah mujahadah. Ibadah dengan usaha, bukan dengan sambil lewa. Kan? Bukanlah melepaskan batuk di tangga, bukanlah hangat-hangat tai ayam. Kan? Ya. Tambahlah bila kita ni makin meningkat dewasa, sepatutnya kefahaman kita dan mujahadah kita kena lebih banyak. Kalau anak-anak ataupun kita kecil dulu, mungkin kita solat untuk melepaskan sekadar hajat bersolat. Mak bapak suruh solat, solat, habis. Tapi sepatutnya bila kita meningkat dewasa, ya, mujahadah, kerana ilmu yang ada ni tadi akan melatih kita untuk lebih mujahadah dalam solat, sehinggalah kita dapat merasai martabat apa dia yang dimaksudkan sebagai khusyuk ni tadi. Kan? Itu dia. Hendaklah memahami bahawasanya segala jenis tangkal, jampi, mentera, tilikan dan ramalan, mengaku tahu hal-hal yang gaib, nujum atau apa sahaja yang seumpama dengannya adalah salah satu kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali jika jampi-jampi tersebut adalah terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran, ya, dan doa yang ma'thur yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW, yakni ruqyah. Kalau jampi-jampi yang lain, dia kita tak boleh dia masukkan dia sebahagian daripada agama. Kerana itu bahaya. Ya, ataupun tilikan nasib. Ya, ataupun ramalan-ramalan. Kan? Ataupun nujum dan sebagainya. Ya. Yang seterusnya hendaklah memahami bahawasanya pendapat imam dan naibnya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang jelas dan dalam masalah yang boleh ditafsirkan dengan lebih daripada satu penafsiran, dan dalam perkara yang melibatkan masalihul mursalah boleh diamalkan selama ia tidak berlawanan dengan kaedah-kaedah syarak. Ini perlu kepada ilmu yang lebih mendalam. Kan? Kemudian hendaklah memahami bahawasanya sesungguhnya perkataan dari seseorang itu boleh diambil dan boleh ditolak kecuali perkataan Rasulullah SAW yang maksum. Kemudian hendaklah memahami bahawasanya seorang Islam itu yang taraf keilmuannya belum sampai kepada peringkat mampu meneliti dalil-dalil hukum-hukum syariat Islam, maka hendaklah ia mengikuti salah seorang daripada imam-imam mujtahid dalam Islam. Maksudnya apa? Orang yang tak sampai taraf untuk memahami dalil, ikut ialah ya orang-orang yang dah sampai taraf untuk memahami dalil. Kan? Kalau nak mudah kata, ya, kita ni ikutlah apa yang telah difatwakan dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa negeri, ataupun apa yang telah disampaikan oleh mufti-mufti, ya, ataupun dalam yang telah diperbincangkan oleh ulama-ulama yang berautoriti dekat tempat kita. Tak payahlah kita nak buat penafsiran agama sendiri. Kan? Ya, ataupun tak perlulah kita nak kupas hukum sendiri. Kenapa? Kerana kita belum lagi sampai taraf kepada mujtahid. Mujtahid ni apa? Orang yang ada ilmu dalam bidang-bidang agama, yang mana dengan ilmu-ilmu yang banyak tersebut dia boleh memahami dalil-dalil syariat daripada Al-Quran, hadis dan juga daripada cabang-cabang ilmu yang lain untuk membentuk hukum agama. Kita tak sampai kepada situ. Saya pun tak sampai kepada situ. Kan? Jadi saya ikut sahajalah apa yang telah dikeluarkan, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Fatwa Negeri, ataupun apa yang telah disampaikan, dikhabarkan oleh mufti. Sebab mereka lah yang mempunyai autoriti. Ya.
Hendaklah memahami bahawasanya perbezaan-perbezaan dalam hukum hakam fiqh dalam persoalan cabang furu' tidak harus dijadikan sebab perpecahan di dalam agama. Kena faham kan? Benda-benda dalam yang furu' ni bukan untuk menjadi asbab perpecahan. Ya, jangan kita jadi ya macam orang-orang Wahabi kan. Kita ahli sunnah wal jamaah ni, benda furu' ni kita serahkan kepada ulama-ulama muktabar. Mereka dah bincang, dah selesai pun. Tak payah kita nak memperhangatkan isu kan. Tak payah kita nak menjatuhkan hukum hakam. Orang ni zikir jemaah lepas solat, orang ni tak zikir jemaah lepas solat, orang ni baca kunut subuh, orang ni tak baca kunut subuh kan. Kita ikut kepada ulama-ulama muktabar ya, yang mempunyai majoriti pegangannya, khususnya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan jangan ikut sembrono sahaja kan. Kemudian hendaklah memahami bahawasanya perbincangan tentang masalah yang tidak mendatangkan hasil termasuklah dalam erti takalluf, yakni usaha yang memberatkan, ditegah oleh agama. Maksudnya perbincangan-perbincangan tu tak memberi faedah sekalipun kepada kita kan. Hendaklah memahami bahawasanya mengenali Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan menyucikannya daripada segala sifat kekurangan adalah setinggi-tinggi akidah dalam Islam. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahir ayat-ayat tersebut, tanpa takwilan dan tanpa membekukan nas-nas tersebut. Ya. Kemudian hendaklah memahami bahawasanya setiap bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada asal usulnya mestilah dihapuskan dengan cara yang paling bijak. Ni yang bid'ah yang bersifat dalalah kan. Jangan kita ikuti ya. Cukuplah sekadar itu. Dia panjang lagi, banyak syarat dia, ada 20 syarat ya. Nanti kita sambunglah pada masa yang akan datang kan. Kalau bincangkan bahaya tuan-tuan kan. Kita kena ikut SOP juga. Itu yang telah digariskan. Cerita ketaatan tiba ustaz tak taat ikut SOP ya, pun bahaya juga tu kan. Ya. Jadi cerita taat termasuklah ketaatan kita tadi ni, ikutlah SOP yang telah digariskan oleh pemerintah gitu. Itulah dia kan, memandangkan kita pun kawasan merah lagi. Jadi sekadar itu sahajalah ya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan segala kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.